Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung siri bacaan kitab Fiqh Sirah karangan Syekh Ramadan Al-Buti dalam tajuk keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penyusuannya. Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dan nama lain Abdul Muttalib ialah Syaibah bin Hashim bin Abdul Manaf. Nama lain Abdul Manaf ialah Al-Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalif bin Fihri bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan. Sampai Adnan sahajalah yang disepakati keturunan Nabi SAW. Adapun selepas daripada itu ada berbagai khilaf sampailah kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim AS. Riwayat daripada Imam Muslim, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah di antara anak-anak Ismail, dan dipilihnya Quraisy daripada Kinanah, dan dipilihnya Hashim daripada Quraisy, dan dipilihnya saya daripada Bani Hashim. Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun gajah. Tahun gajah tu kerana berlakunya peristiwa Abrahah yang melanggar masuk ke kota Mekah. Namun percubaannya gagal. Jadi pada masa itu orang pun terus sandarkan dengan nama tahun gajah kerana Abrahah masuk ke Mekah dengan bawa gajah. Kalau contohnya dulu-dulu orang kita tahun bila ni? Tahun banjir besar. Dia sandarkan kepada peristiwa yang berlaku pada masa itu untuk senang diingat dan sebagai rujukan. Menurut pandangan yang paling hampir sekali ialah Rasulullah ni lahir pada hari Isnin pada 12 Rabiul Awal. Rasulullah dilahirkan yatim, iaitu ayahnya telah pun meninggal dunia ketika Rasulullah 2 bulan berada dalam kandungan ibu dia. Setelah lahir, Rasulullah dipelihara sekejap oleh atuk dia, Abdul Muttalib. Kemudiannya dihantar untuk disusukan kepada ibu susuan di kampung, iaitu dengan keluarga Halimah, lebih dikenali dengan nama Halimatus Sa'diyah, daripada Bani Sa'diyah ataupun Bani Sa'ad. Dan itu ialah perkara yang biasa bagi orang Arab ketika itu. Ahli sirah telah pun sepakat menyatakan bahawa waktu itu kampung Bani Sa'ad mengalami kemarau yang dahsyat. Sesampainya Muhammad SAW ke rumah Halimah dan kampung itu terus berubah daripada kemarau terus menjadi menghijau. Kambing yang dahulunya kelaparan terus menjadi segar, dan ladang-ladang terus penuh dengan pokok-pokok. Pada usia Rasulullah SAW 5 tahun, yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahawa Rasulullah telah pun dibedah ketika bersama-sama dengan keluarga susuannya. Ketika itu baru berusia 5 tahun, dan selepas itu Rasulullah pun dihantar kepada balik semula ke mak dia. Ibu Rasulullah Aminah telah pun wafat ketika Rasulullah berusia 6 tahun. Jadi Rasulullah pun jadilah yatim piatu. Seterusnya datuknya Abdul Muttalib mengambil alih mendidik dan menjaga Rasulullah. Tapi tak lama datuknya pula meninggal dunia, dan Rasulullah masa itu berusia 8 tahun dan dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib. Pengajaran dan renungan yang boleh kita ambil daripada kisah ini, iaitu yang pertama ialah nasab keturunan Nabi Muhammad SAW. Maknanya keturunan Rasulullah daripada bangsa Arab. Allah pilih bangsa Arab. Kemudian daripada banyaknya bangsa Arab, Allah pilih Bani Quraisy. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam Tirmizi, bahawa baginda Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar. Lalu baginda pun berkata, "Siapa saya ini?" Para sahabat pun menjawab, "Engkau utusan Allah." Ujar baginda lagi, "Saya ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya Allah telah menjadikan manusia, kemudian ia jadikan mereka 2 golongan. Maka ia jadikan saya dalam golongan mereka yang paling baik.
kemudian ia jadikan mereka beberapa kabilah, maka ia jadikan dalam kabilah mereka yang paling baik. Kemudian ia jadikan beberapa rumah, maka ia jadikan saya dalam rumah yang paling baik, dan saya adalah orang yang paling baik di antara mereka. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yang kedua, Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Sesudah itu datuk dia pula meninggal. Peristiwa ini menyebabkan Rasulullah ketika kecilnya tidak mendapat kasih sayang daripada ibu dan ayah dia, dan bukanlah berlaku secara kebetulan, tapi mengikut apa yang telah pun disebut sebagai sunnah daripada Allah. Allah dah aturkan bahawa Rasulullah ni semasa kecilnya yatim piatu, tak dapat didikan daripada kasih sayang mak ayah dia. Hikmahnya dekat sini supaya orang yang mendengki kepada Nabi Muhammad dan Islam tak boleh nak menyatakan bahawa dulu-dulu Nabi Muhammad ni dapat latihan, dapat didikan, dapat ilham daripada mak ayah dia. Mak ayah dia lah ajar masa Nabi Muhammad kecil dulu. Sebab tu kemudiannya Nabi Muhammad pun dapat ilham untuk cipta agama ini, agama Islam. Ataupun dia kata daripada datuk dia Abdul Muttalib. Sebab Rasulullah bersama dengan Abdul Muttalib ni sekejap saja. Sudah tentu tak dapatlah Abdul Muttalib ni nak memberi didikan yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, mengikut pandangan ahli sirah, ialah rumah dan perkampungan Halimatus Sa'diyah dilanda kemarau yang dahsyat. Tapi apabila Nabi Muhammad datang, berubah. Tanaman jadi segar, biri-biri unta yang kurus terus jadi gemuk, susu jadi banyak. Semua ini untuk menunjukkan martabat dan rahmat dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Yang ini disebut dalam surah Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat untuk semua alam. Maka sebab musabab dia, orang kampung dekat situ boleh cerita, kampung kita ni berubah sejak Muhammad datang. Yang ini sebagai bila dakwah dia jadi semakin mudah, kerana ada bukti. Orang-orang kampung ni akan kata, oh Nabi Muhammad ni dulu kami jaga dia mudah, kampung kami jadi harmoni, jadi aman, kambing-kambing kami, ternakan kami jadi subur. Jadi rahmat Nabi Muhammad ni datang kepada kami ni bukanlah membawa sial, tapi membawa rahmat kepada kampung. Kemudian yang keempat ialah peristiwa pembedahan perut Rasulullah semasa Rasulullah tinggal dengan Halimatus Sa'diyah. Ketika itu umur Rasulullah 5 tahun. Diceritakan daripada Anas bin Malik dan disebut dalam kitab hadis Muslim, maksudnya sesungguhnya Rasulullah SAW telah didatangi oleh Jibril. Ketika itu baginda tengah bermain-main dengan kawan-kawan dia, dengan kanak-kanak yang lain. Jibril datang lalu merebahkan dan membelah betul-betul hati Nabi dan mengeluarkannya. Kemudian dikeluarkannya seketul darah sambil berkata, inilah sasaran syaitan ke hati engkau. Kemudian dibasuhnya dengan air zam-zam. Kemudian dimasukkan semula ke tempat asalnya. Dan kanak-kanak yang lain lari berkejaran menemui ibu susu Rasulullah iaitu Halimatus Sa'diyah dan memberitahu Muhammad telah pun dibunuh. Mereka semua meluru ke arah Nabi Muhammad dan melihat ketika itu Nabi Muhammad ni berwajah pucat lesu. Hikmahnya ialah Rasulullah ni maksum, menjadikannya maksum dengan bedah itu. Maknanya kita semua ni ada hati, dalam hati kita ni ada kekotoran, yang mana Allah dah buat simbolik. Hati Rasulullah telah dibersihkan, telah disucikan. Boleh saja Allah lahirkan Rasulullah ni terus sucikan hatinya, tapi Allah buat peristiwa ini untuk memberitahu kepada kita yang mana Rasulullah ni maksum dan kita semua ni ada dosa. Tak boleh nak kata perfect. Kemudian dengan peristiwa ini juga untuk menjadi bukti, kawan-kawan, kanak-kanak Rasulullah dan Halimatus Sa'diyah tengok ada peristiwa ataupun keanehan yang berlaku kepada Nabi Muhammad untuk menyatakan bahawa manusia ni, Muhammad ni bukanlah orang biasa, bukan calon-calon orang, tapi dia ialah seorang yang hebat. Kemudiannya menjadi Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi